cerita ni. Baik, sekarang ni kita pergi kepada beberapa faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, ayat 139, wa inna yunusa laminal mursalin. Yunus, kenapa Allah Ta'ala sebut cerita Yunus? Nak menenangkan hati Nabi SAW. Yunus rasa berat risalah, dia berlari. Nabi SAW berat setara mana pun, Nabi tidak lari. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Sampaikan. Ini cerita Nabi kita SAW. Jadi, maka kisah Nabi Yunus ini menjadi suatu pengajaran, peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali para pendakwah rasa lemah dalam dakwah. Jangan lemah. Orang tak ikut, orang attack kita, orang perli kita, asalkan yang kita bawa ni benar berdasarkan Quran dengan hadis, orang kata apa pun lawan, tetap lawan. Tapi kalau dia ajar bomo karut-karut, orang lawan kata kita bertahankan, bertahan apa? Bertahan khurafat? La. Jadi para pendakwah belajar dari Yunus, jangan lemah dalam berdakwah. Teruskan. Kalau setakat orang attack sikit-sikit, sabar je lah. Itu. Dan dalam ayat ini juga, dalam faedah yang pertama ini juga, anna maqaman nubuwah, walaupun seorang tu nabi, tapi boleh jadi dia ada juga melakukan perkara yang Allah Ta'ala nak uji dia. Allah nak uji dia, maka dia terlanggar perintah Allah Ta'ala. Macam Yunus lah, patut dia tak lari. Sepatut kalau nak lari pun kena minta izin dulu. Sebab itulah kita ni kalau nak buat apa-apa tindakan, berbincang baik-baik, istikharah dulu tengok, barulah kita buat. Jangan buat keputusan mudah-mudah, jangan. Yang ketiga, fasahama. Tak tahu dah, kapten tak tahu nak buat apa, maka mereka mengundi. Ayat ini kata di para ulama, harus kita mengundi. Kalau payah nak buat pilihan, kita buat undian. Kena ke siapa, kena ke siapa. Ulama kata syar'u man qablana syar'un lana. Syarak orang dulu boleh jadi syariat kita selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Walaupun yang Yunus yang mengundi. Nabi SAW bila nak keluar musafir, dia undi di antara isteri dia. Siapa yang kena undi, ikut Nabi. Pergi musafir, pergi perjalanan. Kita pun kalau bini seorang tak usah duk mengundi. Nak mengundi dengan siapa? Kalau bini empat kita kata, kita undi siapa dia pergi dulu. Tapi kalau boleh gak rotib lah. Ada setengah orang ni pandai mengundi. Kalau mengundi dia kena. Jabatan bertuah dia boleh. Jadi kita kata yang pertama nombor ni. Awak pergi dah baru ni umrah dah tahun lepas. Orang lain pula. Boleh je. Mana undi tu untuk permulaan. Ada juga bantahan sedikit. Mereka, Ibnu Ashur kata ayat ini bukan dalil kepada bolehnya mengundi. Masyru'iyatul qur'ah. Bila ada benda yang kita tak nak ni, semua benda kena undi. Tak dia, sebab kita tak tahu macam mana keadaan mereka pada waktu itu. Wallahu alam. Tapi ramai yang mengatakan boleh mengundi kalau ketika kita tak nak buat keputusan dalam perkara-perkara yang diizinkan lah. Tapi kalau benda halal haram, kita mengundi pada ramai, mana boleh. Sebagaimana satu masa dulu dalam sebuah parlimen, dia nak semaya, nak berhenti semaya ke tidak, mengundi. Itu karut dia panggil lagi tu. Mana ada semaya mengundi. Pergi hak tak semaya lagi tu. Hak tak semaya, hak solat ada, hak jamak sesah. Hak kafir sesah. Memang dia tak semaya pun. Baik, yang ketiga, Allah SWT suka nyatakan keuzuran hamba-hamba dia. Ini pengajaran pada. Sebab tu Tuhan kata faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ketika ikan telan Yunus, dia memang ditempelak sebab dia lari. Bukan Allah yang nak zalim pada dia, bukan ikan nak kena kepada dia. Tapi dia sendiri tu yang buat menyusahkan diri dia. Ini Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, kalau kita nak ambil tindakan kepada orang, nyatakan sebab. Kenapa awak marah dengan dia? Sebab dia tak solat. Kenapa awak boikot dia ni? Sebab dia buat maksiat.
Kita kena sebut supaya orang tak kata kita zalim ni. Ada sekumpulan imam, dia mesyuarat ahli masjid, orang ni panggil tak mari, jemput mari masjid tak mari solat, tak mari apa. Bila orang terpanggil buat majlis kenduri dia, orang masjid jangan pergi. Ni masalah kita ni, terhegih-hegih nak pergi jadi kepala tahlil. Tak boleh kepala kambing. Nah. Maknanya kenapa semua orang masjid tak mari dia ni? Sebab dia tak pergi masjid. Kita dah panggil dia, dah dakwah dia, dah hajak dia. Tapi kena buat dulu. Jangan boikot terus, itu salah macam tu. Jadi maknanya kita kena nyatakan sebab kenapa, keuzuran kenapa kita tak buat. Yang ke tadi dalam bab tasbih kita dah sebut awal-awal lagi. Maknanya Nabi Yunus ni sebab dia ni banyak bertasbih, maka Allah selamatkan dia. Bila dia tasbih, ikan pun tak hadamkan dia, tak lenyek dia. Allah Ta'ala hantar balik dia ke bumi dengan sebab tasbih. Kemudian yang keempat, wa ambatna alaihi syajaratan yaqtin, kami tumbuhkan atas dia pokok labu. Saya terjemah pokok labu lah senang. Pokok labu ni adalah daun dia besar, boleh meneduh, boleh teduhkan Yunus. Satu lagi kelebihan dia, az-zubab, lalak tak hinggap pokok ni. Yunus lembek. Kalau lalak mari jadi orang busuk pula. Ini tak boleh. Allah Ta'ala boleh je nak tuduh Yunus dengan awan, dengan apa boleh, tapi nak suruh jadi sebab. Dia kata sebab-sebab tu memberi kesan lah kepada kehidupan seorang. Tapi jangan salah faham. Kalau ambil sebab main bintang-bintang, bintang zodiak ke bintang apa-apa ni, itu dia panggil ilmu nujum, tanjim, tak boleh. Ini sebab zahir. Sebab zahirnya apa dia? Pokok ni naik, pokok ni tidak dihinggap oleh macam kita lah juga dah. Sebab apa nyamuk tak mari? Sebelum tidur kita dah pasang, dah sembuh dia punya ubat nyamuk. Pasang ubat nyamuk hok leka ke, ubat nyamuk elektrik ke, itu sebab yang zahir nampak. Jangan pula pergi duk mai tengok bintang, bintang ni nyamuk tak mari. Lah, itu namanya khurafat. Kena beza, ambil sebab yang zahir dengan andaian je buat sebab yang tak tahu mana, itu tidak boleh. Taksirul asbab, na'am, tapi dia betul-betul. Tapi kalau main tilik jari, tengok bintang, itu semua dipanggil tanjim, duk main ilmu nujum. Jangan main. Kita, masyarakat kita ni, tak apa, kuasa semua kuasa Allah. Ini semua ramalan. Ramalan tu lah orang panggil tanjimnya. Ilmu yang dilarang oleh Islam. Ramalan tu ramalan ni, jangan. Jadi pokok dia ni pokok yaqtin. Dia kata biasa kalau kata pokok syajarah tu pokok ada batang. Kenapa ya Tuhan sebut syajaratan yaqtin? Yaqtin ni tak ada batang. Dia ada menjala gitu je. Dia panggil macam-macam lah dia kata. Ada kata ini tajawuz, nak sebut pokok ya pokok. Tanam pokok. Padahal kita tanam pokok yang berendah kan. Ada juga ulama kata Allah Taala beri kepada pokok ni ada batang. Pokok yakti ni ada batang naik, tuduh Yunus. Tak apa pelik je. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, pelik je. Jadi kita kata senangnya begitulah. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Yang penting dia beri pokok yaktin kerana sebab-sebab yang telah kita sebut tadi. Yang terakhir, ila mi'ati alfin aw yazidun. Jadi Allah Ta'ala hantar mari pula Yunus kepada orang yang lebih ramai lagi. Dia punya mad'u, dakwah dia lebih ramai. Sebahagian daripada pengkaji semasa mengambil ayat ini, dia panggil ihsad as-sukkani. Dia panggil daftar penduduk. Ni. Tengok Tuhan kata mi'ati alfin aw yazidun. 100,000 lebih lagi. Jadi dipanggil isbatul ihsa as-sukkani. Kita kata apa? Penduduk negara Malaysia 35 juta lebih. Lebih tu sebab tiap hari orang beranak. Beranak lebih ramai daripada yang mati. Maka 30 juta lebih. Itu cara-cara nak buat kira-kira ihsa as-sukkani. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, fa arsalna ila qaumihi. Kalau Tuhan kata aku hantar balik kepada kaum dia, sesat ada masalah. Tapi kenapa Tuhan addahum adda mi'ati alfin aw yazid? Maknanya bila sebut angka tu ada hikmah. Kita sebagai pengkaji ni, perangkaan penduduk kita kena tahu juga. Kepesatan penduduk, kepadatan penduduk dengan
fasiliti yang ada di sini, dengan masjid, dengan surau, dengan masjid, dengan hospital, dengan pasar, dengan macam-macam kita, itu dia panggil ta'dadus sukan. Kita kena bilangan penduduk, juga kena belajar daripada ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, tamaklah kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang berikutnya, bermula ayat 149. Fastaftihim ali rabbikal banat. Tamaklah episod 6 Nabi dalam surah ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.